Sektor ekonomi dibenarkan beroperasi dengan kapasiti penuh tanpa sekatan masa bermula esok. Satu kes positif COVID-19 terendah sejak PKP dilaksana hasil tindakan proaktif kerajaan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Kerajaan bersetuju untuk membenarkan sektor-sektor ekonomi yang telah dibenarkan beroperasi pada tahap PKP tahap 1, 2 dan 3 agar meningkatkan kapasiti beroperasi sepenuhnya tanpa sekatan masa mengikut keperluan industri masing-masing mulai esok. Justru pihak syarikat yang telah mendapat kelulusan operasi tidak lagi perlu memohon kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk mendapatkan kebenaran. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menerusi kenyataan media menjelaskan keputusan itu dipersetujui melalui mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC semalam. Mesyuarat juga telah meneliti kajian serta cadangan yang dibentangkan MITI, Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia BNM dan Khazanah Nasional. Keputusan mesyuarat EAC telah dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara pagi tadi dilihat bakal memberi anjakan kepada pemulihan perkembangan ekonomi negara. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru kesemua 1.5 juta pekerja dan majikan di sektor yang dibenarkan beroperasi semasa PKP supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan agensi penguatkuasaan. Titah baginda, majikan dan pekerja tidak boleh mengambil sikap sambil lewa bagi mengelak kluster jangkitan COVID-19 yang baru bertambah. Harapan Al-Sultan Abdullah, langkah-langkah yang telah dan akan dilaksana kerajaan dapat membantu mengurangkan impak wabak itu kepada ekonomi negara. Al-Sultan Abdullah bertitah ketika berkenan menerima mengadap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menerusi sidang video hari ini. Dalam kenyataan media selepas itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, menerusi sesi yang berlangsung 30 minit itu, Seri Paduka Baginda berkenan mengambil maklum peranan MITI dan langkah-langkah yang dilaksana kementerian tersebut berikutan pelaksanaan PKP. Baginda menzahirkan sokongan terhadap segala usaha kerajaan dalam memastikan bekalan makanan dan keperluan asas untuk rakyat mencukupi sepanjang PKP berkuat kuasa. Seri Paduka Baginda turut berkenan mengambil maklum keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan jawatan kuasa khas Kabinet membendung impak COVID-19 ke atas ekonomi dan pasaran buruh yang diterajui bersama oleh MITI dan Kementerian Pertahanan. Pembayaran fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional BPN bakal dibuat mulai 4 Mei ini bagi permohonan baharu dan kes rayuan. Pembayaran jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz merangkumi golongan B40 dan M40 terdiri isi rumah dan individu bujang. Pembayaran fasa pertama BPN melibatkan pembayaran berjumlah 5.47 bilion ringgit kepada 7.74 juta penerima. Proses pembayaran tunai bagi mereka yang tiada akaun bank telah bermula sejak 17 April 2020 dan berjalan lancar dengan lebih 157,000 menerima bayaran secara tunai di cawangan-cawangan Bank Simpanan Nasional seluruh negara. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata demikian dalam perkongsian laporan ketiga pencapaian prihatin melalui laman sosial Facebook. Sehingga 26 April, lebih 3.26 juta permohonan baru dan juga rayuan telah diterima.
Seterusnya kita ke perkembangan laporan harian COVID-19. 31 kes positif COVID-19 dilaporkan sehingga 12 hari tadi, yang terendah direkodkan sejak PKP mula dilaksana berbanding 40 kes semalam. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, angka kes harian setakat ini terus menunjukkan tren penurunan dan kadar kala mendatang. Ya, pencapaian itu hasil tindakan proaktif dan agresif semua pihak dalam membendung penularan COVID-19 sepanjang tempoh sebelum dan semasa PKP. Jumlah pesakit yang pulih pula 75 individu menjadikan angka kumulatif kes pulih sebanyak 4,032 kes, iaitu 68.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Ia sekaligus menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 sebanyak 1,719 kes. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan terdapat satu lagi kes kematian, menjadikan jumlah kumulatif kematian meningkat kepada 100 orang atau 1.64%. Kes 3,628 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 4 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 28 April 2020 jam 9.40 pagi. Sehingga kini 36 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan daripada jumlah berkenaan, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Datuk Dr. Nur Hisham menasihatkan orang ramai yang mengunjungi Pasar Borong dan Pasar Basah yang mempunyai kes positif COVID-19 tampil untuk membuat saringan kesihatan. Kementerian Kesihatan ketika ini giat mengesan kontak rapat pesakit di lokasi terlibat. Seperti kumpulan tablik dulu, kita galakkan mereka tampil ke depan untuk dibuat saringan. Jadi mereka yang ada ataupun disyaki ada pendedahan kepada kes yang positif, jadi kita Kementerian Kesihatan syorkan mereka tampil ke depan untuk kita laksanakan saringan. Terutamanya kalau mereka ada gejala, contohnya batuk, demam dan sebagainya. Pasar di Jalan Othman, Taman Megah, Petaling Jaya ditutup selepas seorang peniaga di kedua pasar berkenaan disahkan positif COVID-19. Semua pemborong dan peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur perlu menjalani ujian saringan kesihatan susulan ada dalam kalangan mereka didapati dijangkiti COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Kesihatan juga sedang mengesan mereka yang mempunyai kontak rapat dengan individu positif COVID-19 bagi melakukan saringan. Kita dapati ada satu pasar di tempat lain. Juga tempat pemborong tadi daripada Pasar Borong membawa ke tempat lain. Pasar itu juga akan dipastikan supaya peniaga-peniaga di situ juga menjalankan saringan kesihatan iaitu swab test seperti di Pasar Borong juga. Jadi mana yang ada kaitan akan dilakukan saringan kesihatan COVID, swab test kepada peniaga-peniaga. Sama ada di Pasar Borong ataupun di pasar yang mempunyai hubungan ataupun konteks dengan pemborong daripada Pasar Borong Selayang. Diperjelaskan mereka perlu mempunyai dokumen daripada hospital atau klinik swasta yang menjalankan saringan bagi mengesahkan mereka bebas COVID-19 sebelum dibenarkan masuk ke pasar. Majlis Keselamatan Negara MKN sedang merangka prosedur operasi standard SOP yang akan dilaksanakan di zon hijau. SOP itu dijangka dapat dimuktamadkan minggu depan. Mungkin kita akan mencadangkan mungkin mereka dibenarkan untuk keluar, turun ke bawah dan sebagainya,
Tetapi tidak lagi boleh keluar daripada kawasan mereka. Mungkin di dalam gated area tersebut. Bolehlah bawa anak turun dan sebagainya. Dan SOP dikeluarkan. Mungkin blok by blok, time ditentukan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan 238 kertas siasatan berkaitan berita palsu COVID-19 telah dibuka oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan PDRM. Daripada jumlah itu, 24 kes telah didakwa di mahkamah dan 13 mengaku bersalah. 170 kes lagi masih dalam siasatan. 19 laporan melibatkan kes berkaitan pelarian Rohingya diterima pihak berkuasa. Dalam masa sama, pihak polis turut menyiasat kandungan audio, video dan berita mengenai isu pelarian Rohingya ke negara ini yang membawa unsur negatif. Semalam saya menyebut tentang kes Rohingya yang mana pihak polis saya kata akan melakukan siasatan. Sehingga semalam 19 laporan polis telah pun dibuat yang berkaitan dengan kes yang berkaitan dengan Rohingya ini. Dan pihak polis telah pun membuka 4 kertas siasatan. Pada masa sama, beliau turut menjelaskan 489 individu ditahan akibat ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Daripada angka itu, 465 direman dan 24 lagi diberikan jaminan polis. Pihak berkuasa telah mengadakan 832 sekatan di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan terhadap 616,917 kenderaan. Angka kumulatif tangkapan hingga semalam mencecah 21,106 individu dengan 714 telah dituduh di mahkamah. 88 pelajar yang berada di 4 universiti di Zon Utara akan dihantar pulang bermula malam ini. Universiti tersebut masing-masing Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Universiti Utara Malaysia UUM, Universiti Sains Malaysia USM serta Universiti Teknologi Mara UiTM, Kampus Merbuk dan Pulau Pinang. Penghantaran pulang melibatkan pelajar yang menetap di Zon Tengah. Proses penghantaran pulang pelajar intrazon pula bermula esok. Zon Utara ke Zon Utara. Universiti di Zon Utara ke rumah mereka di dalam Zon Utara juga. Iaitu seramai 653 yang akan bergerak pulang malam besok. Begitu juga dengan Zon Timur ke Zon Timur 1165. Zon Sabah ke Sabah dan Labuan lebih daripada 2,000. Zon Sabah ke Sabah 2,164, manakala 11 ke Labuan, manakala zon Sarawak ke Sarawak 833. Proses penghantaran pulang 790 pelajar institusi pengajian tinggi IPT telah bermula malam semalam melibatkan 9 IPT di Zon Tengah ke kampung halaman di Zon Utara. Saudara, selepas hampir 2 bulan terkandas di kampus berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sejumlah pelajar institusi pengajian tinggi IPT dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Perjalanan 1,128 pelajar dari zon hijau bermula malam semalam. Pagi tadi, 561 pelajar Kedah yang menuntut di IPTA sekitar Lembah Kelang selamat tiba di kampung halaman. Menggunakan 32 bas yang disediakan pengurusan universiti, kumpulan pertama ini tiba secara berperingkat. Di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star menyaksikan 130 pelajar di daerah ini tiba dengan 9 bas dengan kumpulan pertama pada pukul 4 pagi dan terakhir 7.25 pagi. Bila pihak universiti pun dah senaraikan nama apa semua, masa tu macam saya turun di Kota Star, direct lah daripada UA, kampus UA Gombak, terus ke IPD Kota Star. So dia ambil masa sikit lah sebab sebelum tu ada saringan yang dia buat kan. Pihak polis mai ke kampus, cek suhu, lepas tu dipastikan dalam bas pun sekali semua apa ikut prosedur SOP lah. Termasuklah driver dan juga license officer. Social distance tu memang diamalkan. Kata teruja lah ke.
Macam satu pengalaman baru lah. Macam ni bukan senang dapat. Lepas tu rasa macam suara didengari. Semua pihak bagi kerjasama yang cukup baik dan saya rasa macam baguslah. Saya terima kasih untuk semua yang terlibat lah secara langsung atau terlibat langsung. Dalam pemantauan saya dapati semua prosesnya berjalan dengan begitu terancang, teliti bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Jadi bagi pihak ibu bapa, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat memberi kerjasama yang penuh pada pihak kerajaan bagi memastikan proses PKP ini dipatuhi dan insya-Allah kita dapat menangani COVID-19 ini secepat yang mungkin insya-Allah. Sekitar pukul 4.15 pagi tadi, 27 penuntut masing-masing dari Universiti Malaya UM dan Universiti Teknologi Mara UiTM tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut dan menjalani proses pemeriksaan sebelum dibawa pulang keluarga masing-masing dan berikut reaksi mereka. Gerakan kawalan ni, so kita orang dah dekat universiti tu dekat sebulan dah. So memang tunggu-tunggulah masa nak balik ni. So bila dah berjaya sampai ni, rasa bersyukur lah sebab dah sampai. Mak bila tahu dapat balik hari ni, mak masak apa? Mak dah bagi tahu. Mak tak beritahu, tak tahu je. Rindu apa? Mak nak masak apa? Rindu nak balik, nak makan apa? Ayam masak merah. Ayam masak merah, mak. Bertemu kembali. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali dan Exco Perak Razman Zakaria didenda RM1,000 oleh Mahkamah Magistrate Gray. Kedua-duanya bersama 13 individu lain membuat pengakuan salah ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di hadapan Magistrate Nur Hidayati Muhammad Basro. Pendakwaan dijalankan serentak mengikut Peraturan 61 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Peraturan 2020 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mengikut pertuduhan, dua wakil rakyat ini bersama 13 individu lain didakwa hadir satu majlis di sebuah ma'had tahfiz di Kampung Luat, Lenggong, 17 April lalu. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Azhar Mokhtar dan Muhammad Amri Al-Fikri Muhammad Dasuki, manakala semua tertuduh diwakili Peguam Nur Zahari Ismail. Sementara itu, Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali memohon maaf atas kesilapan dan akur dengan undang-undang negara. Beliau berkata akan lebih berhati-hati pada masa depan dalam meneruskan khidmat kepada rakyat. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS diarah menurunkan video informasi oleh Jawatan Kuasa Wajib Tayang bagi mengelakkan kekeliruan penggiat industri perfilman. Serentak dengan itu, kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menerusi kenyataan menyatakan KKMM bakal merangka mekanisme tayangan semula juga langkah-langkah bagi membantu penggiat menghadapi cabaran serta merancakkan semula industri perfilman pasca wabak COVID-19. Dalam pada itu, KKMM juga bakal mengkaji pelaksanaan skim wajib tayang atau sebarang insentif baharu bagi merangsang semula industri perfilman negara. Semalam, satu video yang dimuat naik dalam laman sosial FINAS mengenai skim wajib tayang menjadi tular dan mendapat reaksi beberapa penggiat industri perfilman.
4.5 bilion ringgit dana pinjaman mudah perusahaan kecil dan sederhana PKS telah diluluskan untuk 8,500 pengusaha. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia adalah peningkatan daripada 2.7 bilion ringgit untuk 5,000 PKS minggu lalu. Selain itu, permohonan geran khas prihatin untuk perniagaan mikro juga akan dibuka mulai Jumaat iaitu 1 Mei ini. Proses permohonan akan diselaraskan dan diumumkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau LHDN dalam masa yang terdekat. Berhubung program subsidi upah, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, permohonan subsidi upah yang diluluskan telah meningkat daripada 159,000 majikan melibatkan 1 juta pekerja kepada 195,000 majikan melibatkan 1.5 juta pekerja. Bantuan ini melibatkan peruntukan 1.35 bilion ringgit iaitu peningkatan daripada 1.2 bilion ringgit minggu lalu. Sebanyak 95.4 juta telah dikumpulkan di bawah rangkaian tindak balas bencana syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GDRN. 79 juta ringgit telah disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan melalui pembelian pelbagai peralatan kesihatan dan makmal. Ini termasuk 138 ventilator, 50,000 pelindung muka, 69,000 sarungan tangan dan lebih 1,700 kelengkapan pelindung diri ataupun PPE, ni Personal Protective Equipment. So terima kasih saya ucapkan kepada semua syarikat berkaitan kerajaan. Kementerian Kewangan juga bekerjasama rapat dengan Yayasan Hasanah untuk memberi sokongan kepada badan bukan kerajaan yang terkesan sepanjang tempoh PKP. Geran khas Hasanah 2020 telah dilancarkan 14 April lalu dan lebih 100 permohonan telah diterima pihaknya. Kejohanan e-sports Stay at Home 2.0 peringkat kebangsaan bagi acara PUBG Mobile berlangsung hari ini. 20 pasukan turut serta dalam aksi bermula pagi tadi. Sama seperti edisi terdahulu, My eSports Stay at Home 2.0 peringkat kebangsaan dianjurkan eSports Malaysia dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan. Pasukan bertanding dibahagi kepada 2 kumpulan. Mereka mula berentap 10 pagi tadi dalam 6 sesi perlawanan termasuk peringkat akhir. 4 lokasi peta PUBG menjadi medan pertarungan pasukan. Saingan sukan elektronik ini merupakan kesinambungan daripada perlawanan siri pertama yang berlangsung Mac lalu. Saudara, berita perdana edisi 28 April berakhir di sini. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.